Assalamualaikum dan salam sejahtera semuanya. Okey, pada hari ini kumpulan kami akan membentangkan mengenai analisa etika dan nilai peradaban yang terdapat dalam filem yang dipilih oleh kami, iaitu filem Bukit Kepong. Okey, sebelum itu izinkan saya untuk memperkenalkan pembentang-pembentang kami, iaitu dimulai dengan Muhammad Mifdalwi Muklas, di mana dia akan menerangkan sedikit info mengenai filem Bukit Kepong ini. Kemudian diikuti oleh saya, Nurin Ardini binti Batian, sebagai pembentang yang kedua, di mana saya akan menerangkan mengenai faktor atau kepentingan yang mempengaruhi pembentukan etika seseorang individu yang terdapat dalam filem ini, dan kemudian diikuti dengan Nik Nur Hikmah binti Nik Rozali sebagai pembentang yang ketiga, di mana dia akan menjelaskan mengenai implikasi yang terdapat dalam filem ini, dan kemudian diakhiri dengan Nur Rahim bin Nasir, di mana dia akan menyimpulkan secara keseluruhan perjalanan cerita apakah nilai etika dan peradaban yang terdapat dalam filem ini. Tanpa berlengah masa, mari kita mulakan. Next. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Mifdalwi Muklas. Hari ini saya akan membentangkan tugasan bagi kumpulan kami. Kumpulan kami telah memilih sebuah filem yang telah diterbitkan pada tahun 1981. Filem ini berjudul Bukit Kepong. Pada bulan Jun 1948, pihak Inggeris telah mengisytiharkan darurat ke atas seluruh tanah Melayu. Pengisytiharan darurat ini dibuat apabila terdapat ancaman demi ancaman yang dilakukan oleh pengganas komunis sehingga menggugat keamanan di tanah Melayu. Bukit Kepong merupakan sebuah daerah yang terletak di daerah Muar. Kedudukannya jauh ke pedalaman menyebabkan masyarakat di situ agak sukar untuk berhubung dengan dunia luar. Oleh kerana Bukit Kepong yang terletak di tepi Sungai Muar, laluan sungai digunakan sebagai pengangkutan utama. Terdapat sebuah balai polis di Bukit Kepong yang menempatkan sekitar 12 ke 15 orang anggota. Peristiwa serangan ke atas balai polis Bukit Kepong telah menjadi sejarah hitam bagi negara. Serangan yang dilakukan oleh pengganas komunis ini dilakukan pada awal pagi 24 Februari 1950. Filem Bukit Kepong merupakan sebuah filem yang diambil dari tragedi sebenar yang terjadi. Tragedi berdarah ini berlaku sewaktu tanah Melayu berada dalam tempoh darurat pertama, iaitu pada tahun 1948. Kejadian serangan ke atas balai polis Bukit Kepong oleh pengganas komunis menjadi sejarah hitam kepada negara. Filem ini juga membawa konsep peperangan dan perjuangan dalam mempertahankan negara. Bagi mengenang jasa pahlawan-pahlawan di Bukit Kepong, nama dan watak dalam filem ini telah dikekalkan. Kisah serangan ini telah difilemkan dan dipertontonkan kepada umum pada tahun 1981. Tan Sri Jin Samsudin merupakan pengarah bagi filem ini. Beliau turut membintangi filem ini dengan membawa watak Sarjan Jamil. Selain itu, terdapat ramai lagi pelakon-pelakon popular di era itu yang membintangi filem ini, seperti Dato' Yusuf Haslam, Husin Habu Hassan, dan ramai lagi. Filem ini turut memenangi beberapa anugerah dalam Festival Filem Malaysia yang ketiga. Antara anugerah tertinggi yang dimenangi adalah anugerah filem terbaik. Filem ini bermula apabila Sarjan Jamil Mat Shah dalam perjalanan untuk melaporkan diri di Balai Polis Bukit Kepong. Sewaktu dalam perjalanan, bot yang dinaiki olehnya telah diserang hendak oleh pengganas komunis. Walau bagaimanapun, serangan itu berjaya dipatahkan dengan bantuan beberapa orang anggota polis Marine yang turut mengiringi Sarjan Jamil. Ketibaan Sarjan Jamil di Balai Polis Bukit Kepong disambut oleh beberapa orang anggota, ketua kampung dan juga penduduk. Cabaran pertama yang dilalui oleh Sarjan Jamil sebaik saja melaporkan diri adalah apabila menerima laporan dari orang-orang kampung berkenaan cubaan pengganas komunis yang menyamar dan cuba memasuki kampung. Cubaan itu gagal apabila dihalang oleh beberapa orang penduduk. Bagi memastikan keselamatan dan keamanan di Bukit Kepong, pihak Inggeris bersama dengan pihak polis telah bermesyuarat. Turut serta dalam mesyuarat adalah wakil-wakil penduduk kampung. Melalui mesyuarat yang diadakan, pihak Inggeris telah bersetuju untuk menubuhkan pasukan AP bagi membantu anggota polis menjaga keamanan dan keselamatan kampung. Dalam filem Bukit Kepong, beberapa tarikh penting telah direkodkan. Pada 22 Januari 1950, satu cubaan untuk meletupkan jambatan yang akan dilalui oleh anggota keselamatan telah dilakukan oleh pengganas komunis. Namun, bom yang diletakkan di bawah jambatan tidak meletup sewaktu dilalui. Anggota keselamatan yang dalam rondaan kemudiannya berjaya mengesah markas musuh
dan telah menyerang sehingga menyebabkan penganas-penganas komunis lari bertempiaran. Pada 19 Februari 1950, PC 10533 Osman bin Yusuf bersama beberapa orang anggota AP telah mengesan satu tanda pelik sewaktu mereka menjalankan rondaan. Hal ini kemudiannya dilaporkan kepada Sarjan Jamil supaya tiba di balai polis. Pada 22 Februari 1950, sewaktu masyarakat Cina menyambut Hari Perayaan Tahun Baru, penganas-penganas komunis ini telah berkumpul dan bergabung bersama beberapa lagi kumpulan. Tujuan mereka adalah untuk membalas dendam dengan menyerang balai polis Bukit Kepong. Pada 23 Februari 1950, pada malam sebelum serangan, penganas komunis telah menghantar 2 orang anggotanya untuk menjalankan siasatan dan rusikan. Mereka telah ke balai polis untuk membuat laporan di atas kemenangan yang terjadi. Kedua-dua orang penganas yang menyamar itu kemudiannya kembali ke hutan dan melaporkan kepada ketua mereka. Hasil dari laporan penganas, seramai 180 orang telah digerakkan. Balai polis telah dikepung oleh penganas komunis dari segenap arah dan sudut. Serangan ke atas balai polis Bukit Kepong bermula apabila Jafar Hassan telah menembak mati seorang penganas komunis yang cuba menceroboh masuk ke dalam kawasan balai. AP2127 Osman bin Yahya merupakan mangsa pertama yang terbunuh. Bunyi tembakan yang bertalu-talu dari arah balai polis kedengaran hingga ke kampung-kampung. Penduduk kampung mula berkumpul dan ingin menyiasat serta menghulurkan bantuan. Namun, usaha mereka gagal. Pada jam 7 pagi, penganas komunis mengarahkan pihak polis untuk menyerah diri. Namun, pihak polis enggan menyerah. Mereka lebih rela mati mempertahankan balai polis. Penganas komunis yang marah telah bertindak menyerbu serta memasuki kawasan balai polis. Dengan kekuatan seramai 180 orang, penganas komunis akhirnya berjaya menawan balai polis Bukit Kepong. Balai polis serta berik kemudiannya dibakar. Mayat-mayat anggota polis yang terbunuh telah dicampakkan ke dalam api. Akibat serangan ini, seramai 17 orang anggota polis, 8 ahli keluarga serta orang kampung telah terbunuh. Hai, hello semua. Saya Nurin Ardini binti Batin dan saya akan menerangkan mengenai faktor yang mempengaruhi etika dan peradaban di dalam filem Bukit Kepong ini. Okey, jom. Okey, sebelum kita melihat lebih jauh, kita hendaklah memahami apakah itu etika dan peradaban ya. Etika ini memberi maksud satu prinsip moral ataupun nilai akhlak yang dijadikan pegangan pada seseorang ataupun sekumpulan manusia ya. Dan peradaban itu pula merupakan satu kemajuan sosial dan kebudayaan sesuatu bangsa. Okay. Secara keseluruhannya, filem Bukit Kepong yang diolah semula berdasarkan kisah sebenar ini sebenarnya telah memberikan banyak kesedaran kepada masyarakat akan pelbagai nilai patriotisme yang patut dipraktikkan oleh setiap lapisan masyarakat agar negara kita sentiasa terjamin daripada ancaman pihak luar, terutamanya pihak-pihak yang cuba mengambil alih tanah kita. Perhayatan etika dan peradaban dalam filem ini dapat dilihat daripada pelbagai aspek yang memberikan pengajaran serta kepentingan terhadap pembentukan etika manusia. Okey, jom kita lihat faktor yang pertama. Okey, yang pertama sekali adalah semangat patriotisme dan semangat cintakan negara. Okey, dalam filem ni jelas ya kita dapat saksikan nilai patriotisme dan cintakan negara yang tinggi dari kalangan pihak polis dan penduduk kampung yang cuba mempertahankan kawasan perkampungan mereka daripada ditawan oleh pihak komunis. Di sini kita boleh lihat pada detik percubaan komunis yang mencuba beberapa kali untuk merampas perkampungan menemui jalan buntu ataupun menemui kegagalan apabila setiap kali serangan yang dilakukan oleh mereka dipatahkan oleh penduduk kampung yang bekerjasama dengan pihak polis. Okay. Selain itu, kita juga boleh melihat pada detik Sarjan Jamil yang bermati-matian untuk mempertahankan kawasan balai polis Bukit Kepong walaupun beliau sedar bahawa mereka tidak mempunyai pertahanan yang kuat ditambah pula dengan kekurangan bekalan bahan api, tetapi beliau tetap berjuang sehingga titisan darah beliau yang terakhir ya. Okey, cerita ni kepentingan dia dalam pembentukan etika kita adalah dia boleh dijadikan teladan kepada generasi yang akan datang dalam mengekalkan kemakmuran dan keamanan negara. Okay, so next kita lihat pada slide seterusnya.
Okey, seterusnya selain daripada semangat patriotisme dan cintakan negara, kita juga boleh melihat nilai kerjasama dan perpaduan yang utuh dari kalangan pihak penduduk dan pihak polis dalam mempertahankan kawasan kawasan Bukit Kepong daripada ditawan oleh pengganas komunis ya. Hal ini terbukti apabila wujudnya kerjasama yang diberikan oleh penduduk kampung kepada pihak polis dalam menangkis indoktrin dan kekejaman para pengganas komunis. Selain itu, kita boleh lihat juga ya pada babak ketika di mana penduduk kampung dan pihak polis bekerjasama dengan persetujuan pihak Inggeris bersatu untuk menubuhkan pasukan gerakan AP yang terdiri daripada penduduk kampung bagi memantau kegiatan pengganas komunis di kawasan tersebut ya. Selain itu, penduduk kampung Bukit Kepong juga telah berusaha untuk menghulurkan bantuan ketika di mana balai polis Bukit Kepong diserang oleh para komunis, walaupun usaha mereka telah dipatahkan oleh pengganas komunis semasa mereka dalam perjalanan menuju ke balai polis. Pentingnya semangat perpaduan dalam kisah Bukit Kepong ini dapat dilihat ketika para penduduk dari kampung dan kaum yang berbeza seperti Melayu dan Cina bersatu padu untuk menumpaskan kegiatan komunis dengan memberikan laporan kepada pihak polis. Ibarat kata pepatah, bersatu kita teguh, bercerai kita roboh. Perpaduan masyarakat di Bukit Kepong berjaya mematikan usaha penyebaran propaganda para komunis yang cuba untuk mendapatkan sokongan penduduk sekitar. Okey, seterusnya, selain daripada nilai-nilai yang telah dinyatakan, terdapat juga nilai etika dan peradaban yang lainnya seperti nilai keberanian yang turut dapat disaksikan dalam pembikinan filem ini ya. Sebagai contoh, etika untuk seorang anggota polis hendaklah memastikan keamanan dalam masyarakat sejagat dan juga keamanan negara. Dalam hal ini dapat diperjelaskan akan nilai keberanian pihak polis yang telah bertempur selama hampir 4 jam walaupun nyawa mereka menjadi taruhan, tetapi perjuangan mereka tetap diteruskan sehingga nafas yang terakhir. Seperti yang diperkatakan juga, anggota polis Bukit Kepong lebih rela mati berjuang daripada menyelah kalah dengan pihak pengganas komunis. Selain itu, penduduk kampung di Bukit Kepong tersebut juga telah membuktikan keberanian mereka menghadapi pengganas komunis yang mencuba masuk dengan menyamar menjadi penduduk kampung, dan juga semasa serangan ke atas balai polis Bukit Kepong, para penduduk telah menghulurkan bantuan tanpa mengira nyawa mereka yang turut bahkan melayang. Jika dilihat dari aspek kekuatan anggota polis dan pihak komunis, ternyata bilangan kekuatan pengganas komunis berlipat kali gandanya lebih ramai daripada pihak polis ya. Tetapi tempoh 4 jam yang diambil menjadikan itu satu tempoh yang agak lama untuk menumbangkan pihak polis, dan ini membuktikan keberanian serta kecekapan pihak polis dalam menangani musuh negara. Tidak hanya pihak polis dan penduduk kampung, tetapi perlu juga dan penting juga bagi kita untuk melihat kepada keberanian isteri kepada anggota polis yang telah bertempur, terutamanya watak Fatimah yang telah bertempur pada saat-saat akhir bagi membela kematian suaminya. Di sini kita mengambil iktibar bahawa keberanian itu perlu ditanam dan dipupuk dalam diri kita dalam usaha kita untuk mempertahankan agama, negara dan bangsa ya. Kerana keberanian itu merupakan satu pertimbangan ke atas sesuatu yang lebih penting seperti negara kita ini lebih penting daripada kita rasa takut kita itu. Okay, so next. Seterusnya. Okey, selain daripada nilai-nilai yang telah kita bincangkan, nilai ketegasan juga tidak kurang pentingnya ya dalam pembikinan filem ini. Nilai ketegasan telah ditunjukkan oleh Sarjan Jamil di mana apabila beliau bertegas untuk tidak menyerah kalah walaupun keadaan sebenarnya sudah memihak kepada pengganas komunis, dan ketika melihat watak Yam yang menyuruh beliau untuk menyerah kalah agar mereka semua selamat pada saat akhir filem, tetapi Sarjan Jamil tetap berkeras dan bertegas untuk tidak menyerah kalah ya. Selain itu dapat disaksikan juga pada waktu Sarjan Jamil bertegas memberikan arahan kepada anggota polis yang lain untuk tidak menyerah kalah sehingga titisan darah mereka yang terakhir. Beliau mengarahkan pasukannya agar tetap bertempur melawan pengganas komunis walaupun kekuatan mereka dan pertahanan mereka tidak mencukupi.
Nilai ketegasan ini sangat penting ya dan dapat dijadikan pengajaran kepada para penonton agar sentiasa bertegas dalam setiap keputusan yang dibuat untuk kebaikan semua. Dan seperti yang kita tahu, ketegasan itu menjadikan seseorang itu sebagai seorang pemimpin yang berwibawa dan dihormati. Okey, secara keseluruhannya, nilai-nilai etika dan peradaban yang ditunjukkan dalam filem ini sebenarnya telah banyak mengajar kita agar kita mampu membuat keputusan yang baik untuk diri kita sendiri dan juga demi agama, bangsa dan negara kita ya, supaya kita tidak mengambil langkah terburu-buru dan tergesa-gesa yang akan mendatangkan impak yang negatif kepada kehidupan kita nanti. Okey, so kita dengar pula kepada pembentang yang seterusnya. Sekian, terima kasih daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nik Nur Hikmah binti Al-Ghazali akan menerangkan tentang 4 langkah yang boleh diambil untuk menghargai negara. Langkah yang pertama ialah menanam semangat patriotisme dan cintakan negara dalam kalangan masyarakat. Festival Cintakan Negara di Malaysia sering dilakukan dengan harapan yang amat tinggi supaya rakyatnya kekal sayang dan cinta akan negara. Sambutan yang paling popular sekali ialah sambutan Hari Kemerdekaan yang akan disambut dengan penuh gilang gemilang. Bukan sahaja pertunjukan aset negara, malah pelbagai sudut kebanggaan negara akan ditampilkan di sambutan tersebut. Sambutan tersebut sebenarnya ingin meyakinkan rakyat bahawa negara yang didiami ialah sebuah negara yang kuat dengan penduduk yang sangat teguh. Salah satu perkara wajib yang akan dilakukan pada sambutan tersebut ialah laungan kemerdekaan dan kibaran jalur gemilang yang pastinya bakal menyebabkan rakyat rasa lebih sayang dan ingin melindungi negara ini. Namun, sebenarnya tak perlu tunggu Hari Kemerdekaan untuk rasa cintakan negara kerana ianya boleh bermula daripada rumah yang dituntut oleh ibu bapa kepada anak-anak. Ibu bapa perlulah kreatif mencorakkan rasa cinta dalam diri anak-anak supaya mereka sayangkan negara. Kini, kerajaan telah mewujudkan pelbagai muzium maupun tempat-tempat kunjungan untuk sejarah yang lebih menarik. Ibu bapa boleh mengambil kesempatan ini dan membawa anak-anak untuk melawat tempat-tempat tersebut. Langkah yang kedua ialah memelihara kedaulatan dan kemerdekaan negara. Kedaulatan negara pada awalnya diraih dengan bantuan pelbagai pihak yang tentunya untuk mempertahankannya sekarang amatlah memerlukan kerjasama daripada pelbagai pihak juga supaya rasa aman ini akan tetap kekal dan tidak tergugat. Kerajaan boleh membuat undang-undang yang adil untuk setiap rakyat tanpa mengira status mereka, supaya timbul rasa percaya dalam kalangan rakyat, iaitu orang yang salah tetap akan dikenakan hukuman. Rakyat perlu tunjukkan taat setia mereka kepada negara dengan mematuhi undang-undang dan tidak melakukan sebarang perkara buruk yang boleh mendatangkan malu kepada negara. Guru di sekolah juga boleh memainkan peranan dengan membantu untuk memberi kefahaman kepada murid-murid tentang pentingnya mempertahankan kedaulatan negara. Murid di sekolah yang pastinya bakal memimpin negara pada suatu hari nanti perlu diberi dan ditanam sifat sayang akan negara. Nyanyian lagu negaraku dan sambutan Hari Kemerdekaan di sekolah adalah antara aktiviti yang boleh dilakukan untuk memberi pendedahan kepada murid-murid. Langkah yang ketiga ialah memelihara perpaduan. Walaupun Malaysia terkenal dengan kepelbagaian kaum, namun rakyat di negara ini kekal aman tanpa sengketa. Bahkan, pelancong negara lain juga menyatakan rasa hairan mereka bagaimana rakyat yang berbeza latar belakang boleh mencintai sebuah negara. Anjuran Rumah Terbuka adalah salah satu program terbesar setiap tahun yang dilakukan oleh kerajaan untuk menyatu padukan rakyat. Mereka boleh berkongsi pendapat dan bertukar-tukar cerita. Sistem pendidikan juga membantu untuk merapatkan perhubungan pelbagai kaum dengan menyekolahkan anak-anak mereka di satu sekolah yang sama, di mana anak-anak ini boleh bergaul dengan baik dan akhirnya terhasil hubungan yang harmoni. Langkah yang terakhir iaitu langkah keempat yang boleh diambil ialah menghargai pengorbanan dan jasa pahlawan serta anggota keselamatan. Rasa tenang yang rakyat rasakan sekarang ialah hasil daripada titik peluh pahlawan dahulu yang bukan sahaja berkorban masa dan tenaga, malah nyawa mereka. Amatlah perlu bagi rakyat Malaysia untuk rasa berterima kasih kepada mereka kerana merealisasikan impian untuk hidup sebagai negara yang merdeka. Memperingati Hari Kemerdekaan amatlah perlu sebagai tanda menghargai perjuangan pahlawan-pahlawan dahulu.
Patuhi undang-undang dan rukun negara juga boleh dilakukan supaya keamanan negara kekal aman dan tidak akan dijajah lagi. Rakyat perlulah percaya bahawa undang-undang dibuat untuk melindungi rakyat dari menjadi mainan sesiapa lagi. Rakyat perlulah bersatu hati dan sama-sama melakukan perubahan untuk menghargai negara supaya perjuangan orang terdahulu tidak menjadi sia-sia. Okey, jadi apakah kesimpulan yang dapat kita ambil daripada filem Bukit Kepong ini? Jadi, berdasarkan filem Bukit Kepong, terdapat beberapa kesimpulan yang kita dapat ambil dalam hubungannya dengan unsur akhlak dan peradaban. Jadi, filem ini mengisahkan tentang pertempuran Bukit Kepong yang pernah berlaku suatu ketika dahulu antara anggota polis dan juga kumpulan komunis di dalam hutan di sekitar Balai Polis Bukit Kepong. Pertempuran yang berlaku di tempat itu dalam usaha mengekang ancaman komunis yang berlaku di tanah air kita, Malaysia pada ketika itu. Jadi kesimpulan pertama yang kita dapat lihat daripada filem ini adalah semangat juang yang tinggi yang kita dapat lihat dengan perwujudan watak-watak anggota polis. Mereka menentang pihak komunis untuk menjaga keamanan di perkampungan tersebut, iaitu perkampungan di Bukit Kepong. Seterusnya adalah mereka ini bersikap pemberani dan berani menghadapi bahaya demi melindungi orang awam ataupun orang kampung di ketika itu. Jadi unsur akhlak seperti keberanian, kesabaran dan pengorbanan dapat dilihat melalui perwujudan karakter-karakter ini. Seterusnya, kesimpulan kita dapat ambil adalah nilai solidariti. Sepanjang kita buat laporan ataupun report ini, kita dapat simpulkan bahawa nilai solidariti antara anggota polis ketika itu amat kuat. Mereka menunjukkan semangat juang yang tinggi seperti dalam poin yang pertama, dan mereka juga saling mendukung dan bekerjasama untuk melawan pihak komunis. Dan hal ini menunjukkan betapa pentingnya kerjasama dan kebersamaan dalam menghadapi tentangan yang dihadapi oleh sesuatu masyarakat. Dan ini juga dapat dikaitkan dengan nilai-nilai akhlak seperti saling tolong-menolong dan juga persaudaraan sesama masyarakat. Dan seterusnya kita dapat lihat dalam filem ini mereka menunjukkan penghargaan terhadap perjuangan dan pengorbanan anggota polis untuk berkorban nyawa demi melindungi orang awam dan melawan pihak komunis yang pada ketika itu kita lihat agak kuat dengan senjata yang lengkap dan sebagainya. Kita dapat lihat mereka menunjukkan penghargaan terhadap perjuangan anggota polis dan mereka berkorban nyawa. Penghargaan terhadap pengorbanan ini mengajarkan nilai-nilai akhlak seperti menghormati dan menghargai upaya ataupun usaha orang lain dalam membangun peradaban yang lebih baik. Jadi secara keseluruhannya dalam filem ini, apa yang kita dapat lihat ialah filem ini mengajarkan nilai-nilai akhlak seperti keberanian, keadilan, solidariti dan penghargaan terhadap pengorbanan dan juga terhadap sesama manusia. Filem ini juga kita dapat lihat mereka telah menyoroti ataupun mereka highlight pentingnya kerjasama dan kebersamaan dalam menghadapi ujian ataupun tentangan untuk melindungi tanah air pada ketika itu. Dan itu dengan ancaman komunis pada ketika itu. Dan melalui kisah ini juga kita dapat lihat anggota polis di Bukit Kepong, kita dapat lihat bagaimana akhlak-akhlak ataupun nilai-nilai ini berperanan dalam membentuk peradaban yang lebih baik.